Lonjakan kes COVID-19, satu kematian di Sabah. Agong nasihati rakyat tingkatkan kawalan kendiri. Susulan hujan lebat di ibu negara. 2 orang awam maut apabila kenderaan mereka dihempak pokok tumbang. Tayar tren monorel tercabut sebelum terbakar dan jatuh. Tiada kemalangan jiwa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihati rakyat mengambil langkah berjaga-jaga susulan peningkatan jangkitan baru COVID-19 yang melebihi 20,000 kes minggu lalu. Sri Paduka Baginda bertitah supaya rakyat terus berdisiplin dalam kawalan kendiri susulan jangkaan Kementerian Kesihatan KKM akan berlaku lonjakan kes selepas cuti Christmas dan Tahun Baru. Dalam satu kenyataan, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, Sultan Abdullah menasihati rakyat khususnya golongan rentan, warga emas dan yang mempunyai komorbiditi agar mengamalkan pemakaian pelitup muka di kawasan tumpuan awam, sesak dan tertutup. Baginda turut menitahkan agar rakyat terus menjaga penjarakan fizikal dan kerap mencuci tangan serta menggunakan cecair pembasmi kuman. Individu bergejala pula disaran mengelakkan 3S, iaitu berada di kawasan sesak, sempit dan bersembang sebagai langkah pencegahan dan bagi mengurangkan risiko jangkitan virus ini. Sultan Abdullah turut menzahirkan kegusaran kes COVID-19 akan terus meningkat jika rakyat lalai atau mengambil sikap sambil lewa, terutama ketika musim cuti sekolah ini. Sri Paduka Baginda turut menzahirkan sokongan kepada Kementerian Kesihatan KKM menerusi Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis memantau rapi kes jangkitan virus itu di seluruh negara selain mengeluarkan kenyataan, cadangan serta arahan berkaitan bergantung kepada situasi semasa. Sementara itu, tinjauan Buletin Utama mendapati peningkatan mendadak kes COVID-19 telah menimbulkan kesedaran dalam kalangan masyarakat untuk kembali mengamalkan pemakaian pelitup muka di tempat awam. Meskipun tidak diwajibkan, langkah itu dilihat sebagai pencegahan penularan wabak apatah lagi ketika cuti sekolah serta musim perayaan ini. Wartawan Izzati Rizan ada butirannya. Bagi melihat situasi sebenar, saya turun meninjau beberapa lokasi tumpuan orang ramai di sekitar ibu negara. Rata-rata mereka kembali mengamalkan prosedur operasi standard SOP yang diperkenalkan dahulu, termasuk memakai pelitup muka. Misalnya di kawasan Putra LRT ini, rata-rata penggunanya kembali mengamalkan SOP itu demi keselamatan diri. Bagaimanapun, pemakaian pelitup muka dilihat masih lemah dalam kalangan pengguna pengangkutan awam lain seperti bas atau teksi, terutamanya ketika waktu puncak selain berjalan kaki. Melihat makin banyak ni, saya rasa saya rasa cemas pun ada jugalah. Sebabnya takut bila kes makin banyak, jadi pergerakan kita jadi terbatas. Diorang kena mulakan membiasakan pakai mask, sebabnya kalau tak, kes akan merebak dan pergerakan kita akan dibatasi sekali lagi. Sejak dari COVID naik ni, sejak tu saya rasa macam takut lah. Jadi saya pakailah mask, takut. Sebab saya pernah kena COVID, saya tak nak kena lagi. Bagi ibu bapa pula, pemakaian pelitup muka adalah perkara wajib dilakukan sebelum membawa anak-anak meninggalkan rumah untuk bercuti. Pertama mask, kedua sanitizer. Lepas tu kalau buat apa-apa sikit, kalau jumpa singki basuh tangan. Memang sangat menitik beratkan lah sekarang ni. Sangatlah sebab kes pun tinggi. Sebab yang dulu pun kami memang pernah masuk dekat dalam pusat tu kan yang untuk COVID tu. So, ya. Dalam pada itu, saya turut meninjau permintaan pelitup muka serta kit ujian pantas COVID-19 di beberapa farmasi. Nyata, kedua-dua produk itu kembali menjadi barang panas di pasaran. Malah ada beberapa farmasi kehabisan stok ekoran permintaan tinggi. Ya, betul. Betul sangat. Test COVID-19 ni memang sangat habis lah. Memang sangat limited jugalah. Banyak-banyak brand yang kita ada, semua dah out of stock lah. Sekarang stok memang tinggal ini sahaja. And then mask, begitu juga dengan mask. Mask pun sekarang ramai orang dah borong.
Semalam kerajaan telah pun memberi jaminan meskipun kes meningkat, tiada pelaksanaan PKP akan dilakukan buat masa ini. Namun selaku rakyat Malaysia, ayo normalisasikan kembali pemakaian pelitup muka, terutamanya ketika berada di tempat awam. Sesungguhnya kita jaga kita. Izzati Rizan melaporkan. Meskipun Kementerian Kesihatan KKM sebelum ini mengesyorkan golongan rentan dan kumpulan berisiko tinggi mengambil dos penggalak ketiga vaksin COVID-19. Namun orang ramai berpendapat pengambilannya perlu dijadikan pilihan. Wartawan Hamdi Fahmi Muhammad Zaki ada butirannya. Tinjauan mendapati orang ramai mahu pengambilan dos penggalak dibuat secara sukarela. Saya rasa dia punya benefits tu outweigh dia punya whatever risk yang orang share dalam social media ataupun dalam some of the people things yang orang share dalam WhatsApp semua kan. Saya setujulah untuk kalau proven that memang perlu ada lagi sekali lagi round of vaccination, saya rasa memang patutlah. Saya setuju untuk ambil vaksin. Tapi kena tengoklah siapa yang boleh tahan lah kalau ada lagi dos kan. So depends lah. And I think we should have a choice kan untuk ambil secara sukarela lah. Ada juga yang berpendapat pengambilan vaksin lebih baik daripada melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kalau kita buat je PKP tapi macam planning tak bagus and tak tahu apa yang kita targetkan kan. So I rasa dia akan lagi, dia macam tak membantu and mungkin akan lagi affect ekonomi and banyak lagi kesan-kesan. Semalam Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, kerajaan tidak bercadang mengulangi sekatan seperti PKP dalam usaha mengekang lonjakan kes COVID-19. Sebaliknya, KKM mengukuhkan pelan pengurusan COVID-19 melalui 5 strategi utama. Ia termasuk pengesanan awal COVID-19 dan varian serta pemerkasaan komuniti menerusi amalan TRIS, iaitu uji, lapor, asing, maklum dan dapatkan rawatan. Ini dilihat sebagai satu strategi yang baik dalam kesiapsiagaan menghadapi peningkatan kes COVID-19. Kita sudah pun 3 tahun bersama dengan COVID dan saya yakin KKM berpengalaman dan mampu untuk menghadapi situasi ini. 20,696 kes baharu COVID-19 dilapor minggu lalu. Angka itu melonjak 62.2% berbanding minggu sebelumnya dengan 97% kes dalam kategori 1 dan 2. 28 kes kematian direkodkan dengan 191 memerlukan rawatan di unit rawatan rapi. Perintah Kawalan Pergerakan yang dilalui sebelum ini meninggalkan kesan dari segi emosi dan ekonomi. Justru, langkah yang diambil oleh kerajaan selepas ini perlu mengambil kira pelbagai aspek. Namun, dengan peningkatan wabak COVID-19 ketika ini, semua pihak perlu berwaspada. Hamdi Fahmi Ahmad Zaki, TV3. Rapid Rail Sdn Bhd mengesahkan berlaku kebakaran pada salah satu tayar tren monorail yang sedang dalam perjalanan menghala ke Titi Wangsa tengah hari tadi. Syarikat itu berkata kejadian disedari pemandu tren apabila melihat terdapat kepulan asap yang keluar dari sisi tren ketika menghampiri stesen Chowkit. Rapid KL Sdn Bhd dalam kenyataan berkata sebagai langkah keselamatan, semua penumpang telah diminta turun di stesen Chowkit dan tren terbabit segera ditamatkan perkhidmatan. Ia kemudian dibawa ke stesen Titi Wangsa bagi tujuan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan mendapati terdapat kebakaran kecil pada salah satu tayar monorail. Kebakaran berjaya dipadam sepenuhnya pada jam 2.03 petang. Rapid KL berkata akibat kebakaran serpihan tayar jatuh ke atas jalan raya namun tiada sebarang kemalangan atau kecederaan. Pihaknya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa dalam menjalankan siasatan dan mencari punca insiden itu. Jadual perkhidmatan laluan monorail juga beroperasi seperti biasa. Sementara itu, Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur, Nur Rizwan Muhammad Noor berkata pihaknya menerima makluman berkaitan jam 12.57 tengah hari. Sepasukan anggota bomba dari Balai Titi Wangsa bersama sebuah jentera kemudiannya dikejarkan ke lokasi kejadian dan menjalankan kerja pemadaman menggunakan satu aliran daripada pam jentera. 2 maut dalam kejadian pokok tumbang yang menghempap sebuah kereta dan motosikal di Jalan Utama Kampung Lembah Jaya Utara di Ampang, Ibu Negara petang tadi. Dalam kejadian jam 3.51 petang selepas hujan, pemandu kereta Radin Karim Radin Mahfuz, 64 tahun, disahkan maut di lokasi kejadian.
penunggang motosikal Muhammad Syamuddin Ahmad Syakif, 23 tahun, yang berjaya dibawa keluar daripada lokasi kejadian kemudian dikejarkan ke hospital untuk rawatan. Bagaimanapun mangsa meninggal dunia sebaik tiba di Hospital Ampang. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Azam Ismail berkata, sebaik menerima maklumat bantuan di tempat kejadian dilakukan oleh pasukan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Selangor dan Angkatan Pertahanan Awam. Sementara itu, penolong pengarah operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Mukhtar berkata, seorang pegawai dan 5 anggota dikejarkan ke lokasi kejadian sebaik menerima laporan insiden itu. Setakat ini, punca pokok tumbang belum disahkan, namun maklumat awal diterima mengatakan pokok berkenaan sudah reput. Dan untuk mengetahui perkembangan kes pokok tumbang yang meragut 2 nyawa itu, kita terus ke lokasi di Jalan Bukit Belacan, Kampung Lembah Jaya Utara di Ampang, Selangor bersama dengan Zulfakri Syamsul Arifin. Baik Zulfakri, apa yang dapat dikongsikan di sana? Silakan. Ya, Ramzan, Yanti, seperti mana yang dapat kita saksikan pada ketika ini, saya berada di lokasi ini sejak jam 7 petang tadi dan setibanya saya di sini, kerja-kerja pembersihan pokok yang tumbang berkenaan telah pun dijalankan oleh pihak Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ, dan pada jam 8.05 tadi, hujan secara tiba-tiba dengan lebatnya di kawasan ini pun begitu tidak mematahkan pekerja-pekerja ataupun staf-staf MPAJ untuk membersihkan pokok yang tumbang ini bagi mengelakkan daripada berlaku sebarangnya kekacauan ataupun mengganggu gugat perjalanan seharian penduduk di sekitar ini. Dan kalau dapat kita saksikan pada ketika ini, saya sedang berdiri di kenderaan yang terlibat dengan tragedi ataupun insiden pokok tumbang itu. Seperti mana yang dapat kita saksikan di belakang saya ini, kereta MPV berkenaan tidak lagi kelihatan seperti sebuah kereta. Jadi saya difahamkan kerja-kerja pembersihan ini tidak akan dihentikan sehinggalah selesai pada malam ini bagi memastikan penduduk dapat menjalankan aktiviti seharian mereka dengan sempurna. Jadi saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan dari lokasi kejadian ini kerana cuaca juga tidak mengizinkan. Kita kembali bersama dengan rakan setugas di Seri Pentas. Baik, Fakri, terima kasih langsung daripada Ampang, Selangor. Kita ke laporan berikutnya. Banjir gelombang kedua di Terengganu pulih sepenuhnya apabila 4 pusat pemindahan sementara PPS terakhir di 3 daerah ditutup tengah hari tadi. Semua mangsa dibenarkan pulang ke rumah masing-masing selepas air surut sepenuhnya hari ini. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Terengganu, 4 PPS ditutup di Kampung Pelandang, Dungun, Nyatoh, Setiu. Turut ditutup PPSK Pengkalan Barangan dan Sekolah Menengah Kebangsaan Marchang, Marang. Tinjauan di Kampung Pelandang siang tadi mendapati anggota pelbagai agensi membantu orang ramai kembali ke rumah masing-masing. Gelombang kedua banjir Terengganu minggu lalu menjejaskan hampir 3,000 mangsa daripada lebih 600 keluarga. Kini pihak berkuasa bersiap siaga menghadapi banjir gelombang seterusnya. Ekoran musim monsun timur laut belum berakhir. Di Kelantan, polis menerima 102 laporan berkaitan kerosakan rumah dan tanaman sejak banjir berlaku 21 November lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata kebanyakan laporan berkaitan kerosakan rumah mangsa banjir di Pasir Mas. Ini penting bagi mereka untuk buat jika ada mungkin ada program lain dia akan gunakan report ini. Tak apa. So report itu dibuat atas dasar itu saja. Mungkin ada perancangan daripada pihak federal ataupun state mengenai perkara itu. Setakat ini saya tidak dimaklumkan, tetapi persediaan penghuni-penghuni ataupun mangsa-mangsa ini buat report itulah kesedaran mereka sendiri. Beliau ditemui selepas melawat PPS di Sekolah Kebangsaan Seri Rantau Panjang 2. Datuk Muhammad Zaki turut menyampaikan sumbangan polis kontijen Kelantan dan Bukit Aman kepada mangsa banjir. Setakat petang tadi, jumlah mangsa banjir di 10 PPS di Pasir Mas berkurangan kepada 3,200 orang daripada 992 keluarga.
Dan ini pula penduduk rantau panjang yang terkesan banjir Temenung mendesak pihak berwajib menambah terowong atau laluan air di projek lembangan sungai bersepadu PLSB Sungai Golok. Langkah jangka pendek itu menurut penduduk mampu mengurangkan kesan banjir yang melanda hampir sebulan di kawasan mereka. Menurut penduduk, sekurang-kurangnya 10 kampung termasuk Tersang dan Lancang mengalami masalah banjir berterusan yang didakwa berpunca dari projek PLSB. Sekumpulan penduduk yang tadi berhimpun di hadapan PPS Sekolah Kebangsaan SK Tok Deh bagi menyuarakan masalah itu. Ahli Jawatan Kuasa Bertindak Banjir Rantau Panjang Muhammad Arifin Ismail berkata langkah membina lebih banyak laluan air banjir keluar dari kampung ke Sungai Golok adalah langkah terbaik mampu mengurangkan kesan banjir sementara menunggu projek siap sepenuhnya. Jadi kita pun tak tahu nak siap pasal 2, pasal 3 tu berapa lama kita kena duduk di pusat Pinohel ni. Jadi nak minta jasa baik, saya wakili orang kampung ni semua ni, nak percepatkan belah dulu sama tara buat hak lain-lain lagi. Lebih 3 minggu air banjir bertahan menyebabkan penduduk kampung Tersang, Bendang Perol dan Tok Deh antara mangsa terawal dan terakhir pulang ke rumah setiap kali banjir berulang rantau panjang. Penduduk tidak sanggup menanggung kerugian apabila rumah mereka semakin reput direndam banjir. Sebab beteng kita tu dipenuhi dengan rupuk dan kayu-kayu yang penuh di kawasan permukaan kalbok. Jadi kalau boleh pihak yang berkenaan turunlah tengok rakyat di kawasan banjir ni. Jadi macam-macam. Jadi kalau mari selepas banjir tak ada guna. Jadi masa ni dah bertindak. Rumah saya aku pala rumah saya bawah. Atas balaskan ni atas balas. Naik atas tajin 3 tu 5 besar ni jadi. Nak selek. Saya lari. Lari mai sini tak ada tempat. Nak duduk mana? Orang ramai selajak. 1,000 lebih orang duduk sini. Lepas tu saya mari tak boleh nak duduk. Pengarah JPS Negeri Kelantan Kamal Mustafa pada 12 Disember lalu memaklumkan kajian terperinci dilakukan bagi menambah bilangan alur limpah bagi tempatan banjir di Sungai Lemah Lancang. Kerajaan sebelum ini meluluskan peruntukan 656 juta bagi PLSB Sungai Golok Fasa 1 untuk mengurangkan masalah banjir di kawasan berdekatan Sungai Golok di Tumpat dan sebahagian Pasir Mas dengan pembinaan infrastruktur tebatan banjir. Dalam pada itu, Jabatan Meteorologi Malaysia (MET Malaysia) mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada melibatkan beberapa kawasan di Pahang, Johor dan Sabah. Dalam satu kenyataan, MET Malaysia memaklumkan hujan berterusan sehingga Khamis dijangka melanda kawasan sekitar Rompin, Pahang. Manakala di Johor melibatkan kawasan Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Sementara di Sabah membabitkan Kota Kinabalu, Tuaran, Ranau dan Kota Belud di bahagian pantai barat selain Telupit, Beluran, Sandakan dan Kudat. Turut dimaklum, hujan berterusan peringkat waspada dijangka melanda seluruh negeri Kelantan dan Terengganu serta beberapa kawasan di Pahang iaitu Jerantut, Kuantan dan Pekan bermula Khamis ini hingga 25 Disember. Dasar pandang ke timur yang sebelum ini hanya membabitkan negara Jepun dan Korea kini turut merangkumi China sebagai contoh model pembangunan ekonomi. Dalam temu bual bersama media Jepun, Asahi Shimbun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia terbuka untuk menyemak semula dasar yang telah dilaksanakan selama 40 tahun itu. Datuk Seri Anwar merujuk dasar pandang ke timur diperkenalkan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 1982 bagi mempelajari strategi pemodenan ekonomi terutamanya dari Jepun dan Korea Selatan. Katanya Malaysia menyokong dasar luar yang teguh dan bebas dan negara akan berurusan dengan China bergantung kepada kepentingan Malaysia. Tambahnya ketika beliau melawat Amerika Syarikat pada sidang kemuncak Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC 2023 baru-baru ini, beliau ditanya mengapa Malaysia terarah kepada China. Jawapan yang diberi kerana China melabur lebih banyak. Namun jelas Perdana Menteri, Malaysia akan tetap tegas berunding dengan China berhubung pertikaian wilayah di Laut Cina Selatan dan tidak membenarkan sebarang tindakan yang hanya berpihak kepada Beijing. Beliau juga menyifatkan Jepun sebagai rakan strategik yang amat penting sambil menyatakan hubungan Malaysia dengan Jepun perlu diperluas di bawah dasar pandang ke timur seperti berkongsi etika dan teknologi Jepun. Menurut Asahi Shimbun, 16 Disember lalu, Jepun mengumumkan akan menyediakan peralatan untuk aktiviti amaran dan pengawasan bernilai 400 juta yen atau 2.82 juta dolar Amerika. Ia termasuk bot penyelamat dan drone kepada tentera Malaysia di bawah program bantuan keselamatan rasmi.
Jenazah M. Daud Kilau selamat dikebumikan. Laporannya seketika nanti. Di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan darjah Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri kepada Hakim Besar Malaya Datuk Muhammad Zabidin Muhammad Diah. Tan Sri Muhammad Zabidin mendahului senarai 298 penerima pada istiadat pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan sempena ulang tahun Hari Keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Sultan Abdullah juga berkenan mengurniakan darjah Panglima Jasa Negara PJN yang membawa gelaran Datuk kepada Sastrawan Negara Profesor Madya Lim Swee Tin. Yang di-Pertuan Agong turut berkenan menganugerahkan darjah Johan Mangkunegara JMN kepada 10 individu, antaranya Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Han. Darjah Johan Setia Mahkota JSM pula dianugerahkan kepada 12 individu, Bintang Kesatria Mangkunegara KMN kepada 40 individu, Bintang Kesatria Setia Diraja KSD kepada seorang penerima dan Bintang Ahli Mangkunegara AMN kepada 55 individu. Sultan Abdullah turut berkenan menganugerahkan Pingat Pangkuan Negara PPN kepada 178 individu. Lebih 500 penumpang menggunakan perkhidmatan bas menghubungkan Kuching, Sarawak dengan Singkawang, Kalimantan Barat, Indonesia sejak laluan baru itu dibuka 1 Disember lalu. Pembukaan laluan itu mula dibincangkan tahun lalu susulan permintaan tinggi bagi perkhidmatan yang menghubungkan kedua-dua bandar berkenaan. Kekerapan perkhidmatan itu ketika ini adalah satu perjalanan sehari dengan kedua-dua bas terlibat akan bertukar penumpang di Kompleks Kastam Immigration Kuarantin dan Keselamatan CIQS Biawak di Lundu. Ia susulan syarikat bas yang diberi kebenaran untuk menyediakan perkhidmatan itu belum digazetkan di peringkat persekutuan untuk melaksanakan operasi rentas sempadan. Yang kita mohon ini, kita mau seperti ke Pontianak itu terus, iaitu bas kita itu dua halal lah. Itu bas Damri Indonesia boleh masuk terus ke Kuching, bas kita dari Kuching terus boleh sampai ke Singkawang. Jadi itu lebih senang lah. Bukan ini sementara lah, kerana memang ini memang dapat permintaan, banyak permintaannya. Jelasnya mengikut perbincangan asal, pelaksanaan perkhidmatan itu kelak bakal menggunakan konsep perkhidmatan bas menghubungkan Kuching dengan Pontianak. Bagaimanapun jumlah kekerapan perjalanan kedua-dua laluan itu belum dapat ditentukan dan pertambahan perjalanan akan dilaksana berdasarkan permintaan semasa. Sebelum ini, beliau menegaskan Sarawak perlu bekerjasama dengan negara jiran seperti Brunei dan Indonesia memandangkan ia berkongsi sempadan darat. Ia bertujuan meningkatkan ketersambungan dan kebolehcapaian rentas sempadan bagi memudahkan pengangkutan barang dan pergerakan rakyat ketiga-tiga negara. Jenazah penyanyi legenda negara Datuk M. Daud Kilau selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Sungai Balai Baruh Bagan Datuk jam 2.30 petang tadi. Ia dihadiri hampir 200 orang terdiri daripada ahli keluarga, saudara mara, sahabat handai dan rakan artis. Terdahulu, jenazah Allahyarham disembahyangkan di Masjid Tumina Hamidi yang diimamkan oleh Imam Masjid Zulfadil Ismail serta kira-kira lebih 400 jemaah. Cucu Allahyarham Nur Hasliana Hassan berkongsi detik akhir bersama arwah datuknya kemarin berkata, arwah berpesan agar jenazahnya dimandi dan dikafankan dengan baik jika tiba masanya menemui Ilahi. Atuk nak pergi dah. Lepas tu dia cakap nanti mandikan Atuk, mandikan betul-betul, kapankan betul-betul. So kita anggap macam dia tengah mamai ke apa kan. Sementara itu, Presiden Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air, Datuk DJ Dave, menyifatkan pemergian Allahyarham satu kehilangan besar dalam industri seni tanah air. Bila dia naik ke atas stage, bila dia buat, dia bawa sebuah, baju-baju arwah. Baju dia memang ada sequin dan sebagainya. Dia sendiri jahit. Kadang-kadang di belakang stage dia masih jahit. And that is something which is very unique. Allahyarham Datuk M. Daud Kilau disahkan meninggal dunia jam 4.46 petang semalam akibat jangkitan kuman dalam darah ketika menerima rawatan di Hospital Teluk Intan. Allahyarham meninggalkan seorang balu, Datin Rohani Awangah berusia 66 tahun, 2 orang anak, 9 cucu dan 2 cicit. Tertuduh kes mengendap jurugambar wanita gagal dibawa ke Mahkamah Magistrate Shah Alam dari penjara menyebabkan hukuman terhadap perunding pengurusan acara sambilan itu yang sepatutnya diputuskan hari ini ditangguh esok.
Magistrate Sasha Diana Sabtu juga kesal dengan apa yang berlaku dan menyifatkan proses permohonan perintah kehadiran tertuduh Muhammad Syafiq Rosli 37 tahun sebagai kes terlepas pandang. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Zilfinas Abbas memaklumkan tertuduh tidak dibawa ke mahkamah dari penjara. Lelaki itu menjadi individu pertama didakwa atas kesalahan mengendap mengikut Seksyen 507A-1 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum mengikut Seksyen 507A-3 Kanun Sama. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 3 tahun atau denda atau kedua-duanya. Jumaat lalu, Muhammad Safiq menukar pengakuan kepada bersalah atas tuduhan mengendap jurugambar wanita dengan menghantar gangguan berulang kali melalui aplikasi X. Mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa menggunakan akaun X secara berulang mengganggu Akasia Mardiana Daud, 31 tahun, dengan menghantar komunikasi ke akaun mangsa. Gangguan itu dilakukan jam 1.40 pagi 15 Julai hingga 5.58 petang 21 Julai lalu yang boleh mendatangkan ketakutan kepada mangsa. Polis masih menunggu laporan kimia dan Puspakom bagi melengkapkan kertas siasatan berhubung kemalangan maut melibatkan 2 guru dipercayai dilanggar pemandu mabuk dalam kejadian Sabtu lalu. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Asisten Komisioner Muhammad Asri Syafi'i berkata, sebaik kedua-dua laporan itu diterima, pihaknya akan merujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan selanjutnya. Kejadian jam 2.30 pagi di Jalan Permatan Baru, Kepala Batas itu mengorbankan Muhammad Ahsan Muhammad Ayub, 32 tahun, yang mengajar di Sekolah Kebangsaan SK Tanjung Bunga. Turut maut rakannya, Muhammad Fakrul Rozi Fauzi, 31 tahun, yang bertugas di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Pengshin. Insiden berlaku selepas kereta jenis Pro 2 Myvi dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta BMW yang hilang kawalan. Pertembungan itu menyebabkan kedua-dua guru itu mengalami kecederaan parah dan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala pemandu BMW berusia 46 tahun tidak cedera. Suspek kejadian kemudiannya direman 3 hari bagi membantu siasatan kes berkenaan sebelum dibebaskan dengan jaminan semalam. Polis menahan seorang pemilik kilang dan merampas 149 kotak mercun pelbagai jenis bernilai RM85,550 dipercayai untuk pasaran sempena Christmas dan Tahun Baru Cina. Lelaki berusia 40 tahun itu ditahan jam 4.30 petang 12 Disember lalu oleh sepasukan polis Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Muar di sebuah kilang di Bakri. Dia buat benda ni, dia beli tanpa permit. Okay, basically dia simpan stok. Disimpan stok untuk edaran. Kedua-duanya adalah dalam kawasan Muar ataupun daerah-daerah yang bersempadan dengan Muar. Jadi dia simpan stok, Christmas dah dekat, Tahun Baru dah dekat, Tahun Baru Cina pun dah dekat. Jadi dia simpan stok untuk dijual pada harga yang mungkin tidak sama dengan harga pasaran lah. Siasatan awam mendapati suspek disyaki terlibat dalam menyimpan mercun tanpa permit yang sah sejak 2 bulan lalu. Suspek direman sehari bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Sementara itu, dalam kes berasingan, polis menahan 2 lelaki tempatan berusia 31 tahun dan merampas 451 kotak arak tanpa cukai bernilai lebih RM100,000. Turut dirampas dalam serbuan di sebuah premis kilang di Jerang Bukit Batu, Bakri, jam 3 petang 13 Disember lalu itu, 13 tong plastik mengandungi 200 liter cecair disyaki pati arak bernilai RM26,000. UNSC tangguh undi draft resolusi Gaza, luar negara menyusul. Laporan Tiniaga. Pendapatan boleh guna isi rumah di negara ini meningkat 2.8% pada 2021 berbanding penurunan 4.1% tahun sebelumnya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzair Mahidin berkata, ini disokong penerimaan faedah sosial lebih tinggi dan peningkatan dalam kadar penyertaan tenaga buruh. Pendapatan boleh guna kasar pula mencecah RM1.5 trilion dengan sektor isi rumah merangkumi lebih RM903 bilion. Sementara itu, tabungan negara kasar meningkat 19.1% kepada lebih RM402 bilion pada 2021. Sektor perbadanan bukan kewangan mencatatkan tabungan tertinggi. Ini diikuti isi rumah dan sektor kerajaan awam.
Pelancongan domestik merekodkan 53.4 juta pelawat pada suku ketiga, meningkat 24.3% berbanding tahun lalu, manakala perbelanjaan pelancongan domestik turut melonjak 33.8% kepada 20 bilion ringgit. Menurut Jabatan Perangkaan, indeks hasil taman tema meningkat 64%. Ini diikuti ketibaan di lapangan terbang domestik, trafik lebuh-raya, jualan runcit bahan api dan hasil zoo. Sementara itu, indeks hasil penginapan meningkat 20%. Kadar penghunian mengikut lokasi di pantai dan bandar masing-masing meningkat 5.1 dan 9.9%. Orang ramai beralih keutamaan untuk memilih kawasan bandar untuk memiliki kediaman tahun ini. Data carian 2023 oleh laman web iProperty menunjukkan perubahan itu dikaitkan dengan dasar kembali ke pejabat. Pusat Bandaraya Kuala Lumpur, Subang Jaya dan Cyberjaya kembali dalam senarai 10 kawasan dengan carian tertinggi oleh pembeli rumah di Malaysia. Bangsar dan Bukit Jalil pula menjadi kawasan baru senarai itu. Manakala Petaling Jaya, Mon Kiara, Johor Bahru, Ceras dan Puchong terus menjadi kawasan paling popular dicari. Bursa Malaysia ditutup tinggi hari ini untuk 7 hari dagangan berturut-turut. Ini selepas Bank Pusat Jepun mengekalkan dasar monetarnya memberi sedikit suntikan kepada bursa saham Asia termasuk Malaysia. Pada jam 5 petang, FBM KLCI naik 0.03%. Sementara itu, ringgit ditutup 4.676 berbanding dolar Amerika. Penggunaan sistem teknologi kecerdasan buatan AI dijangka berpotensi memberi pulangan lumayan kepada pelabur dan pemain industri dalam mendepani hala tuju pasaran saham mulai tahun depan. Optimis dengan petunjuk itu, penganalisis ekonomi Datuk Dr. Nazri Khan kembali dengan pendekatan baru berkongsi ilmu pelaburan patuh syariah untuk golongan yang terpinggir, khususnya B40 dan M40. Menerusi pendekatan teknologi AI, Datuk Dr. Nazri atau lebih dikenali sebagai DDNK menggunakan formula baru dalam pelaburan yang berpotensi memberi pulangan kepada pelabur. Ia juga membantu mengenal pasti saham yang diniaga rendah serta saham yang dijangka melonjak naik pada masa hadapan. So AI is going to be big, right? It's going to be widely used in all aspects of business and also in individual lives. So I think AI is going to drive higher. And when company use AI, basically what they do is that they're going to reduce the labor costs, they're going to enhance the productivity, they're going to enhance the corporate earnings, and of course this is going to translate into a higher share price soon. Beliau turut menawarkan pengalaman dan kepakarannya sebagai pengurus keuangan untuk membantu pelabur, individu atau syarikat korporat dengan produk pelaburan di bawah kendaliannya. So we come up with a very unique approach, alhamdulillah, yes. Unique approach, unique product. Pertama, produk private mandates yang kita nak target kepada semua golongan B40 dan juga M40. Serendah RM50,000, ya, mereka boleh invest di dalam saham-saham syariah artificial intelligence. We want to revitalize the fund management model in Malaysia, make them more entrepreneur, make them more perhaps performance-based driven, yeah. Because you know in Malaysia, most product in Malaysia only use sales charge and management fee. But in IPAM, in Inter-Pacific Asset Management, we have performance sharing fee. Untuk maklumat lanjut mengenainya, layari laman Susawang dan maklumat tertera. Filem Pontianak 200 kg bakal ditayangkan di Pawagam tahun depan. Sequel yang sebelum ini hanya ditayangkan melalui platform tonton itu bakal menghiburkan penonton menerusi kisah seram komedi tempatan.
Filem arahan Syuhaimi Luar Abdullah terbitan Metro Wealth MIG dengan kerjasama Primeworks Studio. Mengisahkan macam mana Pontianak Melati dan Wangi ini mencari mangsa dia di luar pada kampung yang asal, yang pada 100 kg tu. Sekarang 200 kg. Jadi kat situlah dia mula mencari mangsa-mangsa baru dan mereka telah datang ke kampung terbalik ni. Berbagai isu lah yang berlaku antara di kampung terbalik inilah. Diangkat menjadi filem selepas ditayangkan sebagai super telemovie pada siri pertama. Syuhaimi membawa kelainan dengan menggabungkan unsur dramatik dan komedi selain membekalkan babak yang memberi keterujaan kepada penonton. Antara watak yang menjadi tarikan utama Kemboja yang dilakonkan oleh penyanyi terkemuka tanah air Ziana Zain. Jalan cerita dia best, pelakon-pelakon dia best. Dia director dia pun best. Dia akan buat anda pecah perut sebab anda akan tertanya-tanya, siapakah sebenarnya Pontianak yang jahat itu? So nak tahu kena tengok. Barisan pelakon lain yang turut menjayakan filem ini ialah Ayah Kamarudin, Doti, Ropi, Nizam Zaidi, Apichlo dan ramai lagi. Pontianak 200 kg adalah kesinambungan daripada siri Pontianak 100 kg yang diterbitkan pada April tahun ini. Beralih ke laporan luar negara, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memutuskan menangguhkan sehingga Selasa bagi sesi undian mengenai draft resolusi yang menggesa serangan di Gaza untuk dihentikan untuk membenarkan akses bantuan kemanusiaan tanpa halangan. Negara-negara anggota belum mencapai persetujuan mengenai draft resolusi berkenaan yang dijadual diundi pada lewat Isnin. Teks yang dirangka Emirat Arab Bersatu UAE menegaskan semula semua pihak terlibat dalam konflik untuk mematuhi kewajipan di bawah undang-undang antarabangsa selain meminta mekanisme pemantauan PBB dilaksana segera. Ia turut mengutuk semua pelanggaran undang-undang kemanusiaan termasuk serangan terhadap orang awam serta menyeru pembebasan segera dan tanpa syarat bagi semua tebusan. Buta hati itu yang wajar disifatkan terhadap Amerika Syarikat apabila berikrar akan terus membekalkan senjata kepada Israel untuk menentang Hamas di Gaza. Meskipun saban hari jelas banyak nyawa penduduk Gaza menjadi korban, anak-anak menderita kesakitan. Tidak termasuk yang sempurna menjadi hilang upaya, juga terpaksa berdepan kebuluran. Ketika melawat Israel semalam, Setiausaha Pertahanan Amerika Lloyd Austin berkata Washington adalah sahabat terbesar Israel dan akan terus menyalurkan senjata kenderaan taktikal dan sistem pertahanan udara kepada rejim. Namun, tambah Austin, lawatannya bukan bertujuan menentukan jangka waktu atau syarat peperangan. Dia kini dalam siri lawatan ke Asia Barat ekoran kebimbangan ketegangan yang berleluasa di rantau itu. Sementara itu, sekurang-kurangnya 29 terkorban termasuk seorang bayi dalam serangan rejim Zionis yang menyasarkan kejiranan Rafah. Banyak kematian dan kemusnahan yang berlaku dalam hanya satu malam, terutamanya di tengah dan selatan Gaza. 3 bangunan kediaman dalam satu lokasi yang sama sekali musnah sama sekali. Pada awal serangan, 9 dilapor maut, namun sejurus lebih ramai mangsa ditemui di bawah runtuhan ia menjadikan angka korban melonjak kepada 29 orang. Bagaimanapun, dikuatiri lebih ramai terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Sehingga kini banyak kematian dilaporkan di bahagian tengah Gaza, termasuk kamp pelarian Deir al-Balah, Maghazi dan Burej. Korban gempa bumi di wilayah Changshu dan Qinghai, China terus meningkat. Angka maut terkini dilaporkan 118 orang dengan lebih 200 lagi cedera. Susulan itu, operasi mencari dan menyelamat terus dipergiat. Menurut Pusat Seismologi Eropah Mediterranean EMSC, gempa bermagnitud 6.2 berlaku jam 11.59 malam waktu tempatan. Kini bantuan kecemasan bencana diaktifkan di peringkat 4. Korea Utara melancarkan ujian peluru berpandu balistik paling canggih antara benua yang berpotensi untuk sampai ke Amerika Syarikat. Ujian senjata itu memecah rekod tahun ini hingga mencetus kecaman antarabangsa. Sebuah gunung berapi meletus di Iceland selepas negara itu dilanda gempa bumi. Letusan di semenanjung Reykjanes berlaku jam 10.17 malam waktu tempatan. Iceland diletakkan dalam keadaan waspada terhadap potensi letusan gunung berapi sejak aktiviti seismik amat aktif dikesan bulan lalu.
Hujan lebat berterusan mengakibatkan banjir kilat menenggelamkan sebahagian besar kawasan Tamil Nadu, India. Awal bulan ini, taufan Michaung melanda sepanjang pesisir pantai selatan India yang mencetus banjir meragut 13 nyawa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selepas tamat Liga Bola Sepak Tempatan, tumpuan kini kembali terarah kepada persiapan Harimau Malaya menjelang saingan Piala Asia 23 di Qatar dan 12 hingga 10 Februari depan. Sebagai persediaan awal, Ketua Jurulatih PANGON menyenaraikan 26 pemain bagi menjalani latihan pusat di Wisma FAM bermula 26 Disember ini. Daripada 26 pemain yang disenaraikan, PANGON bukan sahaja membuat kejutan memanggil semula 3 pemain yang tersisih sebelum ini, iaitu Syamar Kuti Aba, Nasur Insa dan Ahmad Huzaimi PE, tetapi juga buat pertama kalinya turut memanggil penyerang naturalisasi baharu kebangsaan Romel Morales. Berikut senarai nama 26 pemain yang telah disenaraikan ke kem latihan pusat Harimau Malaya di Wisma FAM bermula 26 Disember ini. Daripada senarai ini, PANGON jelas mempunyai banyak pilihan di setiap posisi apabila menyenaraikan 3 penjaga gol, 9 pemain pertahanan, 7 pemain tengah, 5 pemain sayap dan 2 pemain penyerang. Jika diperhalusi senarai ini, kelibat penyerang naturalisasi baharu kebangsaan Romel Morales dan jeneral tengah berpengalaman Nasur Insa paling mencuri tumpuan. 2 pemain ini mempunyai kelebihan di posisi masing-masing dan sekiranya digabungkan, PANGON dijangka tidak lagi bergantung kepada formasi kegemarannya 3-4-3 dan 4-3-3, tetapi juga boleh menukar secara kerap formasi 4-2-3-1 seperti yang dilakukan ketika menentang pasukan-pasukan di ranking lebih tinggi sebelum ini. Yang pasti, pemain-pemain seperti penjaga gol Ahmad Syihan Hazmi Muhammad, Matthew Davis, Junior Estel, John Cole, Corbin Ong, Stuart Wilkin, Arif Aiman Muhammad Hanapi, Paulo Josue dan Faizal Abdul Halim semestinya sudah arif dengan corak permainan yang diinginkan PANGON. Apapun daripada senarai ini, hanya 23 pemain sahaja yang akan didaftarkan ke Piala Asia di Qatar nanti. Dan perebutan tempat kali ini pastinya lebih sengit dan mencabar bagi barisan pemain-pemain yang dipanggil ke kem latihan pusat kali ini. Perasaan tu saya agak terkejut dan apa yang saya boleh katakan, saya akan cuba bagi yang terbaik lah untuk kolab kali ini. Dan untuk persaingan tu saya rasa mungkin akan sedikit mencabar, tapi apa yang saya boleh katakan, saya akan cuba bagi yang terbaik dan sebaik mungkin untuk diri saya. Dan untuk kolab kali ini bagi saya satu cabaran lah untuk diri saya dan untuk semua pemain-pemain lain juga. Setakat ini, Harimau Malaya dijadual menghadapi perlawanan persahabatan menentang Syria 8 Januari depan. Malaysia yang layak ke pusingan akhir Piala Asia secara merit selepas 43 tahun diundi dalam kumpulan E bersama Korea Selatan, Bahrain dan Jordan. Dalam pada itu, sebaik tamat saingan Liga Super musim 2023, penganjur Liga Bola Sepak Malaysia pantas mengesahkan 2 wakil negara yang meraih slot beraksi di pertandingan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC musim depan. Selepas Johor Darul Takzim JDT mengesahkan slot utama ke Liga Juara-Juara Asia Elite atau ACLE, berdasarkan tiket juara Liga Super, NEP Juara Selangor FC turut meraih tempat di Asia dengan mengambil bahagian di Liga Juara-Juara Asia 2 atau ACL2. Pengumuman rasmi Liga Bola Sepak Malaysia MFL di laman rasminya yang mengucapkan tahniah dan selamat bagi jaya kepada Johor Darul Takzim JDT dan Selangor FC yang akan membawa cabaran Malaysia di pentas Asia amat ditunggu-tunggu penyokong tanah air, kerana ia mengesahkan pasukan yang akan mewakili negara selepas pelbagai spekulasi dicetus sebelum ini di media sosial. Ogos lalu, AFC mengumumkan penstrukturan semula pertandingan kelab dengan memperkenalkan 4 saingan iaitu ACLE, ACL2, Liga Cabaran AFC, ACGL dan Liga Juara-Juara Wanita AWCL. ACLE bakal disertai 24 pasukan terbaik Asia, menyaksikan juara bakal menerima hadiah wang tunai keseluruhan sebanyak 12 juta dolar Amerika atau 55 juta ringgit Malaysia. JDT bakal membuat penampilan ke-6 berturut-turut di pentas tertinggi itu sejak 2019. Manakala Derek Giant pula kembali beraksi di peringkat Asia sejak kali terakhir bermain Piala AFC pada musim 2015-2016. Bagaimanapun, pasukan dari Liga Malaysia tidak disenarai AFC untuk beraksi dalam Liga Cabaran AFC dan kriteria saingan itu juga belum diputuskan sepenuhnya. Menuju penghujung musim pertandingan, beberapa persatuan sukan mula membuat penilaian prestasi bagi penambahbaikan untuk menghadapi cabaran tahun 2024. Tidak terkecuali, badminton yang membuat beberapa analisis drastik termasuk menggugurkan beberapa pemain yang tidak menyerlah. Dan sebagai sukan utama kebangsaan berdasarkan populariti, Persatuan Badminton Malaysia BAM turut mengakui fenomena atlet manja yang semakin menonjol di Akademi Badminton Malaysia ABM perlu ditangani segera.
Bagi pengarah kejurulatihan ABM Resi Manaki, pihaknya tidak menafikan sokongan mendalam peminat khususnya dalam sukan popular ini banyak mewujudkan pemain bertaraf berpengaruh dalam kem badminton kebangsaan. Namun dalam masa sama, Resi mula bimbang jika status pemain kesayangan peminat ini terus dimanja tatkala mereka kekal tidak menunjukkan peningkatan prestasi yang konsisten. Dibimbangi situasi ini boleh membunuh karier serta merencatkan proses pembangunan skuad kebangsaan. Sometimes you have to criticize the player, criticize straight away. Like even you, let's say, if you as the parents, if your kids, you love your kids, you won't say like when they do something no good, you say, oh, it's okay, it's okay. Like for instance, like if I'm a player, they're doing something like what our expectation, it's okay, it's okay. Hey, I don't want to be a coach like that. Sehubungan itu, Resi menegaskan semua pemain wajar menerima kritikan pelbagai pihak demi ketahanan mental sebagai seorang atlet. Jurulatih kelahiran Indonesia berusia 55 tahun itu percaya ketahanan mental ini adalah perkara asas dan sebagai bukti mereka calon terbaik bagi membawa nama negara. Our players, like every day, they just want everything. They only listen want something, good things. They're not accepting something's not good thing, you know. So from there, they just get panic. They get like pressure themselves. Actually, it's not something they want to put pressure on you, but it's something you realize, hey, why you keep doing like that? Why you that? If you do difference, maybe you can just go up. That is what I can say that. Dalam perkembangan lain, ABM hari ini mengumumkan pengguguran 3 pemain dari kem perseorangan lelaki iaitu Lee Shun Yang, Cha Jan Hon dan Rek Hoi Shang Heng. Menurut jurulatih perseorangan lelaki negara Hendrawan, keputusan itu bersandarkan penilaian prestasi di kejohanan antarabangsa dan semasa menjalani sesi latihan. Shun yang bagaimanapun dibenarkan berlatih di akademi itu selain turut menerima tawaran sebagai rakan sparring kepada pemain sedia ada. This year top player yang paling tough ya. Because first biasanya top player 1-2 orang saja macam itu. This time dari total main single ada 15 ya, termasuk yang junior naik Eugene, Jaira, total ada 14 atau 15, so hanya 8 saja. That's why it's quite tough. Tapi at the end kita pun bagi understand apa-apa dan nanti ada up and down macam ni. Dalam memastikan perhatian setara pemain muda negara, ABM mengambil pendekatan membahagikan pemain kepada 2 kumpulan iaitu kumpulan A dan B. Kumpulan A akan menyertai 12 hingga 14 kejohanan antarabangsa setahun sementara kumpulan B dikurangkan penyertaan sekitar 4 hingga 6 kejohanan sahaja. Tambah Hendrawan, tiada jaminan buat semua pemain untuk kekal dalam kumpulan yang ditetapkan ketika ia boleh berubah mengikut prestasi mereka di kejohanan kelak. Ini pula perkembangan sukan pelayaran. Pasukan pelayaran Universiti Malaysia Terengganu UMT Selinting memenuhi jemputan beraksi di perlumbaan Kingdom of Bahrain 2023. Saingan bersempena sambutan kemerdekaan negara itu yang ke-52 berlangsung dari 13 hingga 17 Disember di Bahrain Sailing Club Zalak. Skuad dianggotai Ko Anas Kuzamel, Muhammad Safullah, Muhammad Isa, Muhammad Faris Aiman Basri, Nur Ainul Izzati Zil Husham dan Nur Zulaika Muhammad Zafarin mengakhiri perlumbaan fleet di kedudukan ketiga. Pencapaian itu dipertingkat UMT Sailing dalam saingan match race apabila tampil selaku net juara. Pasukan itu berjaya menundukkan penyandang juara Bahrain di peringkat separuh akhir sebelum tewas kepada Perancis di perlumbaan akhir. Penampilan pertama Fluminense dari Brazil di Piala Dunia Klub FIFA cukup memberangsangkan apabila mara ke perlawanan akhir. Juara CONMEBOL Amerika Selatan itu mengenepikan tentangan sengit wakil Afrika Al-Ahli 2-0 di peringkat separuh akhir. Manakala satu lagi slot finalis akan ditentukan awal pagi nanti di antara juara Eropah Manchester City dan juara Asia Urawa Red Diamond. Berlangsung di King Abdullah Sports City Jeddah, stadium dipenuhi hampir 35,000 penyokong pasukan Fluminense dan Al-Ahli yang tampil merebut tempat di perlawanan akhir Piala Dunia Klub FIFA. Barisan kedua-duanya saling kental untuk ditembusi memaksa 45 minit separuh masa pertama berakhir dengan kebuntuan jaringan. Peluang keemasan mencetak gol hadir minit ke-70 apabila pengadil menghadiahkan sebagai penalti akibat kekasaran terhadap pemain Fluminense. John Adolfo Arias yang mengambil tugasan tidak mensia-siakan kesempatan meletakkan pasukan di hadapan. Perjuangan klub Mesir Al-Ahli akhirnya lebur selepas John Kennedy menjaringkan gol kedua perlawanan di masa kecederaan. Perlawanan akhir di jadual Jumaat menyaksikan Fluminense berdepan pemenang satu lagi separuh akhir di antara Manchester City dan Urawa Red Diamond jam 2 pagi nanti.
Dalam pada itu, kempen Liga Juara-Juara Eropah kembali mendeparkan di peringkat kalah mati menerusi majlis undian yang berlangsung di Nyon, Switzerland semalam. Bagaimanapun, tiada pertembungan tumpuan sesama pasukan pilihan dengan hampir kesemua pasukan utama akan berdepan caparan klub underdog Eropah. Juara bertahan Manchester City akan menyambung kempen mempertahankan gelaran di undi berdepan wakil Denmark FC Copenhagen. Juga menarik Inter Milan yang berdepan Atletico Madrid di undi Lazio yang akan mencabar Bayern Munich, sementara Real Madrid bakal ditentang RB Leipzig. Lain-lain perlawanan, Porto akan menentang Arsenal, PSV Eindhoven menentang Borussia Dortmund. Napoli berdepan Barcelona dan Paris Saint-Germain di undi bertemu Real Sociedad. Perlawanan dijadual pada 13, 14, 20 dan 21 Februari 2024 disusuli aksi timbal balik 13 hari kemudian. Laporan itu tadi mengakhiri semasukan untuk malam ini. Saya Nazri Atari, sesungguhnya tiada hari tanpa sukan. Teruskan bersama Buletin Utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali dalam Buletin Utama, mayat seorang lelaki warga emas ditemui terdampar di tebing pasir Sungai Kedah berhampiran kawasan Ampang Jajar, Alustar, Kedah siang tadi. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Ahmad Syukri Mat Akhir memaklumkan polis menerima laporan kehilangan mangsa berusia 62 tahun itu semalam. Katanya jam 9 pagi, polis yang membuat pemantauan di sekitar Sungai Kedah menemui mayat terdampar di tebing sungai berkenaan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia membantu membawa naik mayat mangsa ke kawasan darat. Mayat mangsa yang lengkap berpakaian tanpa pengenalan diri itu dipercayai ada kaitan dengan laporan orang hilang diterima. Ia berdasarkan pengecaman waris mangsa. Mayat dibawa ke unit forensik Hospital Sultanah Bahia untuk bedah siasat. Sekian Buletin Utama. Rakaman drone memaparkan keheningan tengah malam kota Rom, Itali menutup Buletin Utama malam ini. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan salam malam.